Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hari ini Allah Ta'ala mudahkan untuk saya membuat live tepat jam 9 malam. Kadang-kadang saya tak awal live, kadang-kadang saya tak akhir live. Tapi Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala mudahkan. Tapi sebelum itu saya kenalkan diri saya Ustazah Nur Kamariah binti Morni daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. Alhamdulillah sekali lagi Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab hari ini Allah Ta'ala beri saya kesempatan dan Allah Ta'ala telah hadiahkan saya kesakitan sebagai kafarah dosa. Daripada minggu lepas sampai kemarin saya super energetik, macam dah pening alih saya rasanya. Tapi hari ini macam saya cakap, kenapa lamas badanan ni ya. Macam itulah. Jadi rupanya Allah Ta'ala mau saya tu relax, cool down. Okey Kamaria, jangan terlampau bergagas. Masya-Allah. Okey, jangan terlampau bergagas katanya supaya apa? Kita ni dapat kontrol diri kita ni tu. Sebab manusia ni ia ada limit. Jadi ia kalau terlampau terlampau bekerja, terlampau pandai-pandai dia push dirinya, ataupun namanya macam kita ni tu jahat arah diri kita ni sendiri. Okey. Samalah kaitan dengan apa yang saya akan sampaikan malam ni insya-Allah. Okey, jadi stay tune bersama saya sebab malam ni adalah malam ke puncak yang mana insya-Allah saya akan menyampaikan mengenai surah An-Nas. Mula-mula sekali saya akan bacakan ayat yang ke-6, iaitu ayat yang terakhir dalam surah An-Nas. Kemudian saya akan sebut hurufnya harfin biharfin ataupun huruf per huruf. Kemudian tajwidnya, dan insyaAllah seterusnya adalah cerita secara menyeluruh daripada ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, keempat, kelima dan ayat yang terakhir iaitu ayat yang ke-6 surah An-Nas. Okay? Jadi kepada bis kita yang menyaksikan saya, kita boleh tag kawan-kawan bis kita, beritahu Ustazah Kamariah akan buat live pasal gambaran cerita keseluruhan mengenai surah An-Nas ni insyaAllah. Jadi stay tune sebab poin hari ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat penting. Saya membaca atau rujukan ataupun tafsir mengenai surah An-Nas ini saya sampaikan menghulu sebab macam mana kalaulah Allah Taala tu kalaulah kita ni mampu ataupun kita ni as manusia ni ada ikhtiar untuk mencari apa makna di sebalik ayat-ayat suci Al-Quran ni ataupun firman Allah Ta'ala ni, nescaya kita ni tu kan rasa macam, ya Allah, aku ni hamba yang macam banyak benar-benar kerosakan, banyak buat kelalaian. Jadi kita ni kan cari, sebab Al-Quran ni sudah satu-satunya panduan benarnya. Memang panduan untuk kita ni macam mana kita ni kan jadi hamba yang Allah Ta'ala inginkan. Okay? Hamba yang sejati, hamba yang baik, muslimah yang sejati insya-Allah. Okey, jadi tanpa buang masa, dan sebenarnya saya memang dah berapa sihat hari ini. Dingin-dingin rasanya, demam. Jadi doakan mudah-mudahan Allah Taala berikan syifa. Mudah-mudahan esok dapat bangun dengan energi yang lebih baik lagi, kemudian dapat serve rumah, dapat membantu diri saya sendiri dan Al-Muyassar Group juga untuk dapat serve orang lebih dengan pendidikan Al-Quran ini insya-Allah. Sebab kalau dah sihat, susah kita ni kan menyampaikan ilmu. Kesian kadang-kadang ada yang orang menunggu sudah, ada yang macam hoping ia dapat ilmu tapi tak tahu Ustazah Kamariah dah berapa sihat. Contoh macam itulah. Okey. Jadi insya-Allah saya akan masuk kepada surah An-Nas ayat yang ke-6. Jadi perhatikan betul-betul bacaan saya dan saya akan baca. Seperti biasa format saya adalah saya baca 3 kali surah An-Nas ni, ayat yang ke-6 3 kali. Kemudian saya akan sebut huruf berhuruf, kemudian tajwidnya insya-Allah. Jadi saya mula. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nasi. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nas. Yang bermaksud iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Okey, atau maksudnya. Jadi kalau huruf per huruf, minal jinnati wan nas.
nas. Sekali lagi, kalau kita perhatikan bibir, untuk pembelajaran Al-Quran perlu untuk kita ni melihat lidah ataupun pergerakan bibir guru yang kita ni tempat kita ni belajar tu. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni contohnya bunyi macam dibaca ha, tapi macam mana bentuk bibirnya? Adakah ya ha ataupun ha? Si ada beza kan? Tapi untuk kesan ni, minal jinnati wan nas. Okey, untuk hukum tajwidnya, minal jin. Minal itu adalah alif lam qamariyah. Jadi jelas bunyi lam yang berbaris mati. Minal jinnati wan nas. Okey. Jinnati. Jinnati itu bacaannya adalah bacaan yang tertahan. Jadi jinnati. Jin itu mesti ada 2 harakat dan bacaannya tertahan. Okey. Minal jinnati wan nas. Manakala hukum tajwid bagi wan itu adalah alif lam syamsiyah ataupun idgham syamsiyah. Artinya wan nas, bukannya walnas. Bukannya walnas tapi wannas. Dan nas itu adalah hukumnya mad arid lisukun. Nas. Macam itu. Okey. Sekali lagi, minal jinnati wan nas. Okey. Jadi, apa cerita ataupun kalau tadi cakap apa gambaran keseluruhan yang Allah Ta'ala sedang sampaikan sebenarnya di dalam surah An-Nas daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Suka saya sampaikan sebenarnya ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Qul, katanya, Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul itu adalah katakan. Tapi kalau dalam konteks ini sebenarnya katakan tu adalah maksudnya sebarkan. Sebarkan, share, bagi tahu, jangan diam-diam. Islam ni ia bukan mengajar kita ni untuk jadi individualistik. Artinya, aku dapat ilmu, aku pandai seorang saja. So aku dapat ni, aku nak mau share. Korang ia lagi pandai, ia lagi ibadahnya lagi lebih daripada aku. Indah. Islam ni ataupun kalau sekiranya Allah Ta'ala berfirman, kalau Allah Ta'ala cakap cool, artinya sebarkan. Macam mana? Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Engineer ataupun founder kepada Al-Muyassar Group sebab membuat platform Facebook group ni untuk menyampaikan ilmu ni secara percuma. Ilmu tajwid secara percuma. Tapi of course lah, yang disampaikannya adalah yang basic saja, bukannya penjelasan lebih lanjut mengenai hukum tajwid. Kalau bis kita mau tahu, teks nombor admin macam mana akan mau tahu, ataupun kalau akan mau tahu hukum-hukum tajwid ini dengan lebih lanjut lagi, insyaAllah. Okey, tapi yang saya akan sampaikan di sini adalah kul. Apa makna kul? Kul itu kalau diterjemahkan, maknanya adalah katakan. Dan bila kita ni cakap katakan, itu artinya sebarkan, bagi tahu, share, kongsi, apa lagi tu, semua amalkan, macam tu, sebarkan katanya. Dan jangan biarkan benda ni, jangan biarkan bila kita ni dapat ilmu, kita ni pandai seorang diri. Indah, biar kalau boleh seluruh negara Darussalam ataupun seluruh dunia ni tahu keindahan Islam ni, ataupun tafsiran mengenai surah An-Nas ni, ataupun sedikit-sedikit ilmu yang kita ni dapat daripada Al-Quran ni sebenarnya. Kenapa? Biar semua orang tahu dan kita ni semua kita ni dapat mengamalkan apa ilmu yang kita ni perolehi daripada daripada ayat Al-Quran ataupun firman Allah Ta'ala ni. Okay? Jadi kul atau key yang pertama, apa pengajarannya? Pengajaran yang pertama adalah bila kita ni dapat ilmu, jangan disimpan, sebarkan. Kadang-kadang ada orang, aku dah pandai explain bah, aku faham tapi aku dah pandai explain. Jadi kalau susah untuk explain, sharekan. Sesimpel-simpelnya adalah nampak satu majlis ilmu, sharekan ilmu. Ataupun contohnya simple macam ni, tag kawan-kawan biar semua orang dapat ilmu yang sama. Kadang-kadang kita ni, sebab kita ni ada orang yang aku dah berani sampaikan, kadang orang fikir lain, aku takut kadang salah penyampaian. So kalau kita ada rasa-rasa macam tu, jangan susah hati, ada banyak cara untuk menyampaikan, ada banyak cara untuk sebarkan, makna sebarkan itu. Salah satu contohnya adalah dengan lihatkan video, bawa kawan-kawan untuk melihat usrah, contoh macam itulah, bawa family,
apa namanya ni, buat satu kumpulan untuk apa namanya ni, berkongsi ilmu. Contoh macam tu, sesimpel tu. Masa ni kita ni berada di abad yang ke-21, zaman teknologi sudah makin canggih. Jadi manfaatkan teknologi yang ada semudah di ujung jari kita ni. Okey, semudah tu saja untuk kita ni sampaikan ilmu, tapi pastikan ilmu yang kita sebarkan itu pun sudah bersemak ataupun tidak diragui. Kadang sampai sampaikan ilmu, rupa-rupanya salah. Bukan je salah kita, bukan salah kita untuk menyampaikan ilmu yang sekiranya benda tu kita ni dah tahu ya indah benar sebenarnya. Okey, tapi macam saya cakap sebelum menyampaikan, rujuk dulu orang-orang yang diperakui dalam bidang yang kita akan share tu. Contohnya kalau fikir akan share pasal, contohnya akan share pasal mandi ataupun wudu apa, yang komplit lah. Jadi rujuk dulu kepada orang yang mahir ataupun fasih dalam bidang fikih Al-Quran. Rujuk kepada orang yang mahir atau fasih dalam bidang Al-Quran. Okey, cari yang memang dalam bidangnya. Okey, itu yang pertama. Cool tadi katanya. Yang kedua adalah kita ni mesti berlindung kepada Allah Ta'ala yang mempunyai 3 sifat, iaitu Rabb, sifat Rabb, sifat Malik dan sifat Ilah. Okey, Rabb, Malik dan Rabb, Malik, Rabb, Malik dan sifat Ilah, iaitu apa namanya ni, Tuhan pencipta manusia, Tuhan raja bagi manusia, dan Tuhan apa namanya ni, sekejap saya rujuk dulu. Yang saya tahu, Tuhan pemelihara manusia, kemudian Tuhan yang raja bagi manusia, dan Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang layak disembah artinya ada 3 sifat Allah kerana sebut di dalam surah An-Nas, Rabb, Malik. Rabb adalah ayat yang pertama, Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas, itu sifat Allah yang pertama. Yang kedua, Malikin nas. Okey, Malik sifat Allah yang kedua. Ini yang ketiga, Ilahin nas. Sifat Allah yang ketiga iaitu sifat Ilah. Okey, 3 sifat. Cantiknya Allah Ta'ala membuat dalam ini ada 3 sifat. Okey, artinya bukan saja kita ni, hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyelamatkan kita ni daripada gangguan sebenar manusia. Kerana apa? Allah Ta'ala tu bukan saja ada sifat Rabb, tapi Allah Ta'ala pun ada sifat Malik, dan Allah Ta'ala pun ada sifat Ilah. Okey, 3 sifat ini hanya yang hebat ini hanya ada kepada Allah Ta'ala. Okey, jadi sifat ini cukup membuatkan, dengan Allah ada 3 sifat ini, dan cukup membuat manusia itu sebenarnya lemah dan sangat-sangat memerlukan Allah Ta'ala sebagai tempat berlindung, sebagai tempat untuk kita ni memohon tempat pemeliharaan. Contoh macam tu. Okey, untuk kita ni mengabdikan diri kita ni sebagai hamba kepada pencipta kita ni. Itulah. Kemudian, jadi yang pertama tadi, cool, sebarkan. Yang kedua, tahu sifat Allah Ta'ala yang ada 3 dalam surah An-Nas ni. Dan yang ketiga yang paling saya suka adalah sifat manusia ataupun kejahatan yang sebenarnya. Allah Ta'ala cakapnya di dalam surah An-Nas ni, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nas, ada 2 kejahatan sebenarnya. Kejahatan daripada yang tidak nampak ataupun kejahatan yang nampak. Okey, kejahatan yang tidak nampak itu adalah berasal daripada syaitan jin, hantu, iblis semua. Kemudian yang kedua, syaitan yang nampak iaitu syaitan manusia. Jangan anggap syaitan manusia pun dah jahat. Sebenarnya kadang-kadang kita ni sendiri ni pun jahat, ada diri kita ni sendiri. Okey, itu first yang saya akan ketepikan dulu. Tapi yang pertama adalah macam mana syaitan jin yang dah nampak ni membuatkan kita ni lalai ataupun membuatkan kita ni jauh daripada Allah Ta'ala. Contohnya kalau kita ni kan beribadah kan, sesimpel kalau sekiranya macam kita ni kan berwudu, kan solat kan, tapi time-time berwudu tu tak mudah terkantut. Time-time berwudu tu tak tengah solat tu tak macam sikit parut kamu buang angin. And then time solat tu pun kita ni boleh rupa rakaat. Time solat tu pun kita ni boleh fikirkan dunia. Oh, lepas ni aku akan buat apa, lepas ni aku akan makan apa, siapkan dah sudah kerja aku, tadi aku tutup gas kan dah sudah. Contoh cuma tu. Okey, semua benda kita ni akan fikirkan, sebab itu tak maksudnya gangguan syaitan jin ataupun benda yang indah nampak. Okey, ia akan membuatkan kita ni tu okey, fikirkan manusia, fikirkan duniawi, fikirkan kebendaan macam tu. Okey, dan kalau kita ni realize, biasanya kalau kita ni beribadah, masa tu baru ada gangguan tu datang. Tapi kalau sekiranya kita ni lalai mana ada kan gangguan itu datang. Sebab apa? Ia sudah berjaya membuat kita ni tu lalai masuk ke dalam perangkapnya. Okey. Kemudian saya akan bawa masuk lagi tadi adalah syaitan yang nampak jelas, iaitu syaitan manusia. Ni syaitan manusia ni, Allah, bila saya baca tadi,
Okey. Syaitan manusia ni tah yang membuatkan kita ni timbul rasa was-was. Ia buatkan kita ni ia yang membawa kita ni kepada kelalaian. Sebagai contoh tadi kan, ia dapat ilmu tapi dia mau sampaikan. Sebab apa? Ia ada mindset orang lain pandai sekarang. Ia lagi pandai, ia lagi dapat beribadah, tapi aku macam mana? Itu salah satu mindset manusia yang jahat tu sebenarnya. Okay. And then yang kedua, kalau sekiranya kita ni dapat contohnya orang bersedekah kan, bersedekah, tapi ada orang yang bersedekah ni satu niatnya riak, itu lain lagi ceritanya. Orang sudah tu orang bersedekah, and then bila kita ni nampak orang bersedekah, kita ni cakap, ia tu macam ni, ia ni pakai harta yang ani, ia ni sengaja menunjuk. Nampak kan dah kejahatan manusia tu sebenarnya. Sebab tu Allah Taala cakap yang kejahatan sebenarnya tu penjahat yang sebenarnya tu bukannya penjahat yang nampak, tapi penjahat yang sebenarnya adalah penjahat yang nampak, iaitu manusia tu sendiri. Sebab tu Allah Taala bercakap ataupun Allah Taala menamakan surah ni sebagai surah An-Nas. Sebab apa? Manusia ni memang sifatnya lupa. Manusia ni sifatnya memang penuh dengan kerugian, kebinasaan, kerosakan, kelalaian, keburukan. Semua sifat-sifat yang buruk-buruk tu memang ada diri manusia. Tapi kalau sekiranya kita ni kembali kepada Allah Ta'ala, kita ni cari Allah, kita ni yakin berpegang teguh dengan tali ataupun agama Allah Ta'ala ni, nescaya Allah Ta'ala akan pelihara kita ni daripada gangguan-gangguan ni. Sebab tu kalau kita ni lihat kan, ada orang contohlah kena ucap contohnya, kau ni alim, kau ni apa contohnya, tapi hatinya tidak tergugat. Sebab apa? Ia yakin Allah Ta'ala tu tanya memelihara dirinya. Ia yakin Allah Ta'ala yang kalau istilah tadi macam mentulikan telinga kita ni akan tergoda dengan apa yang orang cakap, macam itulah, atau ia punya jadi macam mana cara untuk kita ni berlindung kepada semua kejahatan-kejahatan ni? Jawapannya simple, kembali kepada Allah Ta'ala. Carilah Allah Ta'ala, rujuklah Al-Quran, bacalah Al-Quran, dekatilah Allah Ta'ala tu, dekati majlis ilmu, jaga salat kita ni, jaga ibadah kita ni, jaga muamalat kita ni dengan manusia. Okay, sesimpel-simpel itu saja sebenarnya. Macam itu cara Allah Ta'ala pelihara kita ni sebenarnya. Okay. Dan yang terakhir, yang keempat, iaitu masalah manusia yang sebenarnya adalah macam penyakit hati. Raja bagi manusia itulah hatinya sendiri. Okey, kalau hati ini mudah sangat untuk mudah untuk dipengaruhi dan mudah juga untuk dikawal. Jadi tinggal diri kita ni sendiri. Macam mana kita akan kawal ataupun kontrol hati kita ni. Okey, kalau kan mau senang, macam saya cakap lah, dekati majlis ilmu, dekati Al-Quran, dekati orang-orang yang belajar majlis ilmu. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni kan, pernah kan kita ni dengar ceramah kan, benar tu cakap ustazah tu, benar tu cakap ustaz tu. Ya Allah, macam aku ni orang yang sudah banyak buat kelalaian apa ni. Tapi sudah kita ni dengar benda-benda macam tu, kita ni still lalai, kita ni still buat kerosakan, kita ni still buat kebinasaan, kita ni still buat kerugian tu. Betul kan? Tapi bila dah dengar balik ceramah, benar juga kan, ya Allah, aku ni manusia yang apa. Sekarang-kadang macam tu. Sebab apa? Memang kita ni insan memang pelupa. Jadi sebab tu mesti perlu balik-balik kena remind, mesti perlu balik-balik kena cakapi, kena ceramahi, kena bagi ilmu, mesti. Sebab tu tak pentingnya kita ni berada dalam kelas ataupun kumpulan kelompok yang mengingatkan kita ni kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kalau once sekali kita ni tersasar, untuk kan balik semula ke jalan itu sangat-sangat susah. Okey, untuk balik semula macam kita ni contohlah, kita ni sudah terbiasa mengaji Quran setiap hari, datang kita ni lupa ataupun lalai ataupun sibuk banyak kerja apa. Tapi bila kita ni kan mulakan balik amalan yang sudah kita ni biasa tu, benda tu jadi susah sikit. Sebab apa? Sekali langgar. Sebab tu terpentingnya kita ni berada dalam kumpulan. Sebab apa? Kumpulan ni yang membantu, membakar kita ni untuk mendekatkan diri kita ni kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey. Kita ni yang membaca surah ni akan mula berhati-hati dengan manusia yang akan menipu kita ni daripada kebenaran. Kita ni menggoda kita ni dengan teriakan, dengan media. Sosial media ni pun satu juga, jadi mesti berhati-hati. Bila dapat satu ilmu, macam saya cakap tadi kan, dapat satu ilmu mesti berhati-hati. Kadang-kadang ilmu masa ni atau harta video apapun dapat kena manipulate, dapat diedit. Jadi mesti berhati-hati. Sebab tu saya cakap, kan sampaikan ilmu, kan sebarkan video yang bermanfaat pastikan ia sahih. Kalau anda pasti, rujuk kepada yang pakar. Okey. Jadi berhati-hatilah dan berjaga-jaga. Tidak ada yang mampu menghalang kita ni daripada gangguan manusia yang jahat. Yang apa? Kejahatan sebenar manusia ni selain daripada Rabbun Nas, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, insya-Allah. Jadi macam mana rasanya apa namanya ni, pengisian apa namanya ni, surah An-Nas ni. Jadi stay tune bersama saya, insya-Allah esok saya akan mulakan dengan surah yang baru. Apa surahnya? Tunggu saja update-nya, sebab saya menunggu update daripada Ustaz Engineer ataupun Syaza. Dan saya mohon kerjasama saja. Saya mohon ihsan daripada kita semua untuk mensedekahkan surah Al-Fatihah kepada nenek enda, Allah yarhamah nenek enda Syaza, iaitu tim Al-Muyassar Group, yang mana neneknya telah kembali ke rahmatullah semalam tengah malam kalau saya tak silap. Apa namanya ni, lagi umurnya kalau saya tak silap 93 kalau saya tak silap. Okey, jadi kita doakan mudah-mudahan Allah Taala terima semua amalan baiknya, kemudian Allah Taala tempatkan di bersama dengan orang-orang yang beriman, dan Allah Taala apa namanya ni, beri lapangkan kuburnya, Allah Taala beri apa namanya ni, lapangkan kuburnya, and then diletakkan ataupun ditempatkan di tempat yang tinggi, yang dekat di sisi Allah Taala, insya-Allah. Itu doa kita ni, insya-Allah. Okey, jadi sampai itu saja sesi live saya untuk malam ini. Terima kasih kepada dua orang yang memview. Saya mohon maaf sebab anda nampak kita siapa yang memview. Saya selalu heran ni, kalau contoh Puan Sarah Azra masuk, mesti ia nampak siapa, tapi saya terkajut saya dah nampak macam kata saya, siapa ni benarnya yang dua orang memview ni, tapi saya memang benar-benar nampak. Okey, jadi terima kasih kepada bis kita yang join saya live kalian ni. Nantikan esok insya-Allah saya akan buat live, tapi saya mohon maaf kalau sekiranya saya akhir sedikit start. Kadang-kadang saya boleh awal, kadang-kadang saya boleh akhir. Sebab apa? Saya habis kelas pukul 8.45 malam. Lepas itu apa namanya ni, melayan student, and then kalau sekiranya student ada pertanyaan, saya akan jawab pertanyaan student. Jadi menutup lampu di center, menutup pagar apa. Jadi saya mohon maaf kalau sekiranya saya terlambat membuat live, tapi insya-Allah memang saya akan konsistenkan untuk membuat live ni dan bagikan bagi kita ilmu secara percuma, yang mana ilmu ni saya dapat, saya mempelajari ilmu ni bertahun-tahun daripada saya masuk sekolah Arab 2004 sampailah saya habis belajar, dan alhamdulillah saya bekerja ni pun still lagi saya belajar, dan ilmu ni saya bagi secara percuma di Facebook group saja, secara live di Facebook group saja. Jadi saya berikan kepada semua orang join ke Facebook group ini untuk orang dapat sama-sama memperbaiki bacaan surah-surah lazim, surah-surah pendek di dalam juzuk yang ke-30. Saya tidak terus start dengan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Indah, saya mau start dengan perlahan-lahan surah-surah yang pendek-pendek ni dulu. Okey, Tuan Zulkarnain Zunaidi. Okey, amin ya rahman, amin ya rahim, amin ya mujib. Ya Rahim, Ya Mujib, alhamdulillah. Okey, terima kasih Tuan Zulkarnain sebab ada mengkomen. Jadi baru saya tahu Tuan Zulkarnain yang join saya malam ni. Okey, jadi insya-Allah stay bersama saya. InsyaAllah setiap malam saya akan buat live. Macam saya cakap, saya akan buat boleh jadi awal sedikit sebelum pukul 9 ataupun limpas sedikit sebelum pukul 9. Tapi saya tetap akan konsistenkan setiap malam saya akan buat Facebook live di Facebook group. Nantikan apa tajuk esok yang saya akan buat. Sebab alhamdulillah sudah siap surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi tunggu dan nantikan apa surah yang keempat yang saya akan bawa pada ni esok malam, insya-Allah. Okey. Jadi saya Ustazah Nur Kamarah binti Morni daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. Saya tutup live kalian ni. Saya doakan mudah-mudahan semua yang menyaksikan live saya ni menjadi pelajar-pelajar ataupun orang-orang yang istiqamah, dan istiqamah juga hatinya untuk mendengar majlis-majlis ilmu seperti apa namanya ni, kelas-kelas tajwid macam mana. Dan insya-Allah mudah-mudahan jadi hamba pilihan Allah Taala, apa namanya ni, yang mana kita ni menjadi pelajar Al-Quran, dan kita ni jom orang-orang yang mengamalkan apa yang kita ni pelajari, insya-Allah. Jadi saya tutup live kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.